Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Fakihah binti Abdullah dari kelas PIB. Hari ini saya ingin membentangkan kursus pendidikan Islam kod GPIM 1022. Tajuk utama saya pada hari ini ialah penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Okey, apakah itu akidah? Akidah adalah pegangan seseorang Muslim dalam diri mereka dari segi kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Ibadah, manakala ibadah pula ialah menurut ulama tauhid mengatakan ibadah adalah mengesahkan Allah, mentakdimkannya dengan sepenuh-penuhnya takdim serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya, yakni menyembah Allah sendirinya. Seterusnya, ulama akhlak mengatakan ibadah adalah mengerjakan segala taat badaniah dan menyelenggara segala syariat hukum. Seterusnya, ulama tasawuf pula mengatakan bahawa ibadah adalah individu mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Ulama fiqh mengatakan ibadah adalah segala taat yang dilakukan bagi memperoleh keredaan Allah serta berharap pahalanya di akhirat kelak. Selain itu, ulama tafsir pula mengatakan ibadah merupakan satu bentuk ketaatan dan ketundukan yang mencapai puncaknya sebagai kesan dari rasa pengagungan yang tersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Seterusnya, contoh akidah berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat banyak contoh akidah berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Antara contoh akidah berpandukan sunnah Rasulullah ialah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ialah persaksian bahawa sesungguhnya dialah Allah yang Maha Esa. Hakikat tauhid ialah menetapkan uluhiyah hak untuk disembah hanya kepada Allah dan menidakkannya kepada selain daripada Allah. Perbuatan memohon sesuatu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dikira sebagai perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi Ramadan." Islam terbina atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Antara kelebihan mentauhidkan Allah ni, yang pertama, dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman hati. Yang kedua, dapat menyelamatkan diri daripada melakukan perbuatan syirik. Contoh akidah berpandukan sunnah Rasulullah SAW yang kedua ialah berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni bermaksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi Muhammad SAW atau mengikuti jalan hidup baginda SAW dan jamaah para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah juga meliputi ajaran-ajaran Islam mengenai akidah syariah dan akhlak
yang dibawa semenjak zaman Nabi SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatan fil jannati wa thintani wa sab'una fil nari." Qila, "Ya Rasulullah, man hum?" Qala, "Al-jama'atu." Yang bermaksud, dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya, akan berpecah umatku kepada 73 golongan kumpulan. Satu kumpulan sahaja yang akan ke syurga dan 72 kumpulan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-jama'ah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kelebihan kita berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah ni, kita dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Manakala contoh bagi ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW pula ialah solat. Contohnya ibadah solat. Solat ni merupakan rukun Islam kedua yang wajib ditunaikan setelah mengucap 2 kalimah syahadah. Perintah mendirikan solat ini berlaku semasa peristiwa Isra' wal Mi'raj melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, solat juga merupakan tiang agama bagi setiap umat Islam. Ibadah solat juga mempunyai kepentingan dalam kehidupan manusia. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatu, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Yang bermaksud, sesungguhnya amalan yang mula dihisap atau seseorang hamba pada sesungguhnya amalan yang mula dihisap atas seseorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Sekiranya baik solatnya, maka baik segala amalannya. Manakala sekiranya buruk solatnya, maka buruk segala amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kelebihan melakukan ibadah solat adalah yang pertama, solat dapat membina kepribadian yang baik. Yang kedua, solat dapat mencegah daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan dosa. Dan yang seterusnya adalah solat mampu mendidik akhlak yang mulia. Ibadah puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan bagi yang mampu. Hadis bagi menunjukkan kelebihan bulan puasa lah, bulan Ramadan, berbunyi, "An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashari awakhiri min Ramadana wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil asharil awakhiri min Ramadana." Sahih Al-Bukhari. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu, katanya adalah Rasulullah SAW beriktikaf di masjid pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan dan bersabda, "Berusaha sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan." Antara kelebihan melakukan ibadah berpuasa dari segi rohani, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedua, kita dapat melatih diri agar bersifat ikhlas, amanah dan sabar. Manakala dari segi jasmani pula, kita dapat menghindari daripada penyakit. Dan kita juga dapat merehatkan organ dalaman badan. Bukan itu sahaja, membayar zakat juga merupakan contoh ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat juga bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Yang bermaksud, zakat itu tidak mengurangi harta. Kelebihan membayar zakat ialah kita dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad dengki dan iri hati. Seterusnya, kita dapat mengeratkan hubungan persaudaraan antara pemberi dan penerima. Dan yang terakhir ialah kita dapat mewujudkan sifat berkasih sayang dalam diri. Syukran. Sekian sahaja daripada saya.